Salam sejahtera semua, Anda tengah menonton Berita CPR dan saya Charis Ayu Thomas. Salam Peiwen. Saya Chong Rong Hua. Ada pemberita hari ini. Topik hari ini adalah tentang kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai pengenalan tentang kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, Sultan Mahmud Shah mewarisi Melaka yang telah mencapai kemuncak kuasa dan merupakan pusat dagangan yang unggul di Asia Tenggara. Bendahara Tun Perak, pencipta buku unggulan Melaka, telah tua. Begitu juga dengan Laksamana Hang Tuah. Pemerintah Sultan Mahmud Shah juga mempunyai rancangan jahat dan pilih kasih. Beliau bukan seorang raja yang cekal. Akan tetapi beliau juga seorang mangsa keadaan. Ayahandanya Sultan Alauddin Riayat Shah mangkat pada usia yang masih muda. Oleh itu, baginda menaiki takhta ketika masih kanak-kanak. Pada tahun 1509, Diego Lopes de Sequeira dengan 18 buah kapal dari angkatan diraja Portugal tiba di Melaka. Mereka merupakan orang Eropah pertama yang tiba di Asia Tenggara. Orang Portugis membuat kacau di Melaka seperti mengusik gadis-gadis dan mencuri. Di samping perselisihan faham, Sultan Mahmud Shah kemudian mengarahkan supaya orang-orang Portugis dihalau dari Melaka. Angkatan Portugis diserang dan 20 anak kapalnya ditahan. Pada 10 Ogos 1511, sebuah armada laut Portugis yang besar dari India diketuai oleh Alfonso de Albuquerque kembali ke Melaka. Albuquerque membuat beberapa permintaan membina markas Portugis di Melaka, tetapi permintaannya ditolak oleh Sultan Mahmud Shah. Selepas 10 hari mengepung, pihak Portugis berjaya menawan kota Melaka pada 24 Ogos. Sultan Mahmud Shah terpaksa melarikan diri ke Pahang di pantai timur, di mana beliau gagal dalam percubaannya mendapat pertolongan daripada negara China. Apakah yang mengakibatkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka? Marilah kita menengok faktor-faktor yang menjadikannya. Kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka disebab oleh beberapa faktor. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor dalaman. Yang pertama, kelemahan pemerintahan Melaka. Selepas Bendahara Tun Perak meninggal dunia, tempatnya diganti oleh Bendahara Tun Mutahir. Semasa menjalankan tugasnya, Tun Mutahir bersikap pilih kasih. Oleh yang demikian, timbul perasaan iri hati di kalangan pembesar lain terhadap Bendahara Tun Mutahir. Beliau telah difitnah cuba mengatasi kekayaan Sultan Melaka. Sultan Mahmud Shah amat muka dan tanpa usul, baginda telah menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir dan keluarganya. Apabila Sultan Mahmud Shah menyadari akan kesilapannya, baginda menyerahkan pemerintahan negerinya kepada puteranya Raja Ahmad untuk menjadi Sultan Melaka. Sultan Ahmad Shah merupakan seorang pemerintah yang tidak cekap dan lemah. Pengganti Bendahara Tun Mutahir, iaitu Bendahara Tun Pepatih Putih, pula merupakan seorang yang hujung. Oleh yang demikian, pentadbiran Melaka menjadi semakin lemah disebabkan tiada pemimpin yang berwibawa. Amalan rasuah dan memfitnah berlaku secara berleluasa. Sistem cukai yang sedia ada pula tidak diamalkan. Kadar cukai yang tinggi menyebabkan pedagang memilih pelabuhan lain seperti Aceh dan Patani untuk berniaga kerana cukainya yang lebih rendah. Selain itu, masalah perbatuan. Pelantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka telah menimbulkan semula persaingan antara orang Melayu dengan orang India Muslim untuk mendapatkan pengaruh. Persaingan ini berpunca daripada amalan pilih kasih dalam pentadbirannya. Sebagai contoh, konflik perebutan pengaruh antara Laksamana Khoja Hassan dengan Tun Mutahir dan peristiwa Raja Mentelia yang memfitnah Tun Mutahir juga mengatasi kekayaan Sultan. Ini menyebabkan Sultan telah membunuh Tun Mutahir dan ahli keluarganya tanpa usul periksa. Kesannya rakyat telah berpecah belah dan tidak bersatu padu. Keadaan ini telah menjejaskan keutuhan kerajaan serta kegiatan perdagangan di Melaka.
Seterusnya, kelemahan askar Melaka. Semasa menghadapi serangan Portugis, askar Melaka telah menggunakan senjata tradisional, contohnya perisai, keris, dan panah. Walaupun mereka mempunyai senjata seperti senapang dan meriam, tetapi senjata yang digunakan oleh askar Portugis adalah lebih baik. Contohnya meriam yang digunakan oleh askar Portugis boleh menempuh jarak yang jauh. Selain itu, askar Portugis lebih terlatih daripada askar Melaka serta mendapat sokongan dari pangkalan tentera Melaka di Goa. Askar-askar upahan Melaka dari Jawa pula telah melarikan diri semasa Portugis menyerang Melaka. Akibatnya, askar Portugis tak pernah menawan Melaka. Akhirnya, pegangan agama yang lemah. Walaupun agama Islam menjadi penganutan dan penyebaran utama di Melaka, namun pegangan dan penghayatan agama semakin runtuh dalam kalangan pembesar. Ini menyebabkan rakyat semakin berkurang dan tidak dihayati dengan sempurna. Kesan ini semakin meningkat dan menyebabkan berlaku perkara seperti kezaliman, ketidakadilan, dan penindasan terhadap rakyat. Dengan ini, meningkatlah kegiatan rasuah dalam kalangan pembesar secara berleluasa. Selain daripada faktor dalaman, faktor luaran juga menyebabkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Topik faktor luaran akan dibentangkan oleh Chonghuan. Selain faktor dalaman, faktor luaran juga menyebabkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Faktor luaran mempunyai tiga kategori. Yang pertama sekali ialah penemuan Tanjung Pengharapan. Aktiviti penjelajahan oleh masyarakat Eropah ke timur dengan penemuan Tanjung Pengharapan pada tahun 1488 menyebabkan kuasa-kuasa barat mula berminat dengan tapak-tapak pedagang di timur. Keinginan Portugis untuk menguasai pelabuhan Melaka atas faktor memonopoli dagangan rempah menyekat penguasaan dagangan pedagang-pedagang Islam dan menyebarkan agama Kristian. Selain itu, terdapat pengkhianatan dalam kalangan pembesar seperti Uti Muti Raja, seorang pemimpin Jawa yang membelot dengan membawa askarnya bagi pihak Portugis. Perisikan dan intipan yang dilakukan oleh pihak Portugis sehingga pelan pertahanan kota Melaka dapat disalur keluar. Seterusnya, Portugis menyerang Melaka pada tahun 1509 dan 1511. Melaka menang pada serangan pertama, namun gagal mempertahankan kotanya pada serangan kedua. Serangan Portugis pada 24 Julai 1511 diketuai Alfonso de Albuquerque bersama angkatannya yang terdiri daripada 19 buah kapal perang dan 1,400 orang tentera telah berjaya menduntukkan Melaka. Kesimpulannya, daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, banyak pengajaran yang dapat diambil dan diamalkan dalam memajukan pentadbiran negara pada masa kini. Hal ini penting bagi mengelakkan kita daripada melakukan kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu sehingga meruntuhkan empayar yang sangat berpotensi untuk menjadi satu kuasa besar masa dahulu. Oleh hal yang demikian, yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Itulah sahaja daripada saya, Charis Diane Thomas. Saya Lam Pei-wen. Saya Chong Rong Hua. Anda telah menonton berita CPR.